Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum. Kita sambung balik perbincangan kita itu berkenaan dengan flowchart ni. Ini problem kita. Ya. Kita ada LED, 3 switch untuk kita kawal LED ni. Untuk kita kawal pattern nyalaan pada setiap LED ni. Switch A itu switch A, switch B dan switch C. Manakala switch A ni kita sambung ke port C P15, switch B kita sambung ke port C P14, switch C kita sambung ke port C P nombor 13. Ini flowchart kita. Pertama sekali kita start, kita initialize, kita baca switch, kita check condition untuk semua switch. Kemudian kita test. Jika switch A on, dia akan on port B4, port B7, dan dia akan repeat. Selama mana switch A akan ditekan, dia akan on port B4, port B7. Apabila A ni tidak ditekan, dia akan check switch B. Jika switch B ditekan, port B8 hingga port B11 dia akan on, dan jika B tidak ditekan, port B12, port B15 akan di on. Ya. Switch B ni ibarat slave, ya. Switch kedua hanya akan berfungsi apabila switch A ni tidak ditekan. Kalau switch A ditekan, dia akan sentiasa on PB8 dengan PB7. Tak kiralah apa berlaku pada switch B. Itu problem kita. Okay. Jadi kalau kita tengok di flowchart kita start, initialize. Ini dua fasa ni mesti kena ada. Start ni untuk menggambarkan bahawa kita sedang berada di permulaan program kita. Initialize untuk kita buat semua setting-setting ataupun initialization ataupun configuration yang perlu dalam kita menggunakan board kita, projek kita ni. Contohnya kita nak turn on clock, atau kita nak kita nak configure GPIO, semua kita letak dalam initialization. Okey. Selepas kita dah initialize, baru kita boleh start kepada problem kita. Pertama sekali di sini kita nak read all switch. Dan kita seterusnya bila kita dah baca switch, kita akan check condition. Ya, kita nak tahu yang mana on, yang mana off dan sebagainya lah. Seterusnya baru masuk kepada masalah kita. Untuk problem ni, sebab kita nak check switch satu demi satu. Ini switch A, ini switch B. Jadi kita switch A ni kita check untuk switch A sahaja. Ya, kita check switch A on atau tidak. Jadi kalau kita pergi kepada kod kita di sini, bermula dengan initialization. Di atas ni ikut rule apa yang kita dah belajar sebelum ni kan. Bermula dengan comment, kemudian kita punya include main. Ini dalam semua ni dalam initialization. Seterusnya ini dah start dengan problem kita, iaitu kita mulakan dengan all LED off. Jadi kita kena masuk dalam flowchart kita di sini, all LED off. Sebelum kita read switch lagi, kita kena letak sini. LED. Ya. Baru flowchart ni selari dengan kod kita. Bila masuk di sini akan ada while ni. While ni dia akan jadi infinite loop di sini kan. Saya dah explain pada minggu lepas. Dia jadi infinite loop di sini. Ya, saya dah explain sebelum ni.
while ni dia akan jadi infinite loop di sini. Seterusnya kita akan check condition untuk switch di sini. Arahan ni untuk kita represent GPIOC IDR ni sebagai push button, PB push button. Ini ialah simbol. Kita boleh letak apa-apa simbol di sini. Sama ada kita nak tulis penuh push button ataupun nak pakai PB ataupun SW. Okey. Kita letak. Jadi arahan ni kita endkan dengan C sebab kita check switch A dan switch B sekaligus, iaitu pin nombor 8 dan pin nombor 4. Kita tengok di sini pin nombor 8 dan pin nombor 4. Jadi 8 dan 4 tu kalau kita tengok port C tadi PC, kalau kita ambil dari kiri ke kanan, dia bermula dengan PC 15, PC 14, port C 13, port C 12. Dan dia ada lagi port C 11, port C 10, port C 9, port C 8, port C 7, 6, 5, 4, satu grup. Kemudian port C 3, 2, 1, 0. Kan port setiap port dia ada 16 pin. Betul kan? Jadi bila kita sambung di sini, maka kita mark dia. Ini kan, kita mark satu di sini, satu di sini. Yang lain semua kosong. Ini kosong, sini kosong, sini kosong, 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 kosong. Sini pun kosong, dan juga di sini kosong. Jadi di sinilah datangnya dalam hexa C 0, 0, 0 ya. Okey. Bila kita dah filter dua ni, kita boleh check. Jika port C15 ditekan, maka di sini akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Jadi kita boleh compare ni dengan hexa 8000. Kalau port C14 ni ataupun switch B, ini represent push button B. Ini represent push button A. Kalau push button B ditekan, dia akan jadi kosong. Di sini kosong, sini 1. Tadi di sini 1, bahagian B ni kosong, kan? Dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 4. 4, 0. Dia macam tu. Boleh kan? Kita compare port C ni, kita compare dengan 8000. Jika ya, maknanya switch A tu ditekan lah, push button A tu ditekan lah. Kemudian kita compare dengan 4000, maka push button B tu ditekan lah. Tetapi dia boleh diwujud satu lagi keadaan, iaitu apabila dua-dua switch ditekan, iaitu 1-1. Ini menyebabkan menghasilkan value C di sini, sebab dua-dua ditekan serentak kan. Baik, bila kita nak check hanya push button A sahaja, kita boleh filter hanya untuk push button A sahaja, iaitu kita OR-kan dengan, kalau kita nak A saja, kita OR-kan, kita AND-kan dengan satu ni je, 0, 0, 0. Sini pun 0. Yang lain semua 0, 0, 0,
Ya, ada soalan ke? Okey. Jadi kalau kita tengok, dia akan jadi 8 8 0 0 0. Kita filter switch A sahaja. Kita pun pergi dekat coding kita. Ini saya declare push button untuk A dan B, dan satu ni saya scan untuk A saja dengan nama variable dia ni ialah SWA sahaja. Saya endkan dengan 8000 ni. Yang tadilah yang kedua tadi. Dan jika yang 800 ni match dengan value 8000, maka itu maknanya switch A tu ditekan. Ini kan 8000 ni, kita endkan 8000. Kalau kita dapat 8000, makna A ni ditekan. Kalau tak dapat 8000, makna A tu tidak ditekan. B, kita tidak kisah dengan B. Kita tak peduli pun tentang B kan. Tetapi yang tadi kita peduli tentang B. A ditekan, B pun ditekan juga. Instead of jadi 8, dia jadi C. Tetapi kalau yang ni, kalau kita tekan B sekalipun, dia tak beri apa-apa kesan. Kenapa? Sebab B tu kita dah filter out. Dia di sini saja yang kita tengok. Sama ada satu atau kosong. Yang belakang ni don't care bagi dia. Ataupun kita boleh letak je X contohnya. X. Letaklah apa-apa value pun, dia telah tak tengok. Dia tengok yang depan saja. Tapi berbeza dengan yang atas tadi. Yang atas tadi dia akan tengok juga nilai port C13. Jadi dua ni je yang jadi X di sini. X dan seterusnya lah kan. Itu beza dia. Balik kepada kod kita. Bila kita dah endkan dengan 8000, mana kita dah filter out semua switch lain, yang tinggal hanyalah switch A sahaja, maka dalam keadaan matching kita terus nyalakan port B pin nombor 4, 5, 6, 7. Port B pin nombor 4 hingga 7, bersesuaian dengan kehendak flowchart kita ni lah. Port B pin 4 hingga pin 7. Bila masa dia naik atas ni ya. Jika switch A tidak ditekan, dia akan pergi tengok tadi. Dia akan tengok switch B tadi untuk condition 4000. Untuk condition 4000, jika ia 4000, maka ini yang dia akan buat. Apa dia buat? Dia akan on port B pin nombor 8, 9, 10, 11 bersesuaian dengan kehendak ni. Jika B on, port B 8, 9, 10, 11. Ini pun yang atas ni. Okey, jika tidak B tidak on, no. Jika switch B tidak on, dia akan pergi ke else lah. Else bagi yang ni. Dia akan on port B pin nombor 12, 13, 14, 15 bersesuaian dengan soalan ni. B 12 hingga 15. Boleh Jadi ini coding kita. Ini kalau tengok, ini bagi else Else dia akan buat dalam ni semua. Ini else ni dia akan laksanakan semua yang ada di sini. Tetapi else yang ni, ini ada satu lagi else kan ni. Ini ialah else yang ni. Ni dia akan buat ni. Kita boleh je letak ni. Tak masalah. Kan? Else ni ini. Kalau yes, ni dia akan buat ini. Ini. Boleh faham Kalau else ni dia
semua ni. Kalau yes yang ni, dia ambil sini. Kita simulate, kita run, kita build file, zero error. Sekarang ni saya run simulator dalam keadaan semua switch tidak ditekan, ya. A tak tekan, B tak tekan, C kita tak sambung lagi, kita tak masuk lagi dalam program. A tak ditekan, B pun tidak ditekan. Kalau kita tengok flowchart kita, dia akan pergi no, switch A on, no, switch B on, no juga. So dia akan on port B, pin 12 hingga 15, ataupun LED yang disambung pada pin ni dia akan on. Okey, 12 hingga 15. Bila kita on switch A, contohnya switch A kita on, dia akan nyala 4 hingga 7. Sini 4 hingga 7. Okey, kita on B, 1 2 3. Okey, 4 hingga 7 menyala. Apa berlaku jika sekiranya kita on pula switch B ni? Dalam keadaan switch A ni kita on, sepatutnya tidak ada apa-apa berlaku, sebab program akan berada di sini. Dia akan loop di sini saja. On je terus yes, on je terus yes, kan? Mana ini ialah master switch, kita boleh kata macam tu. Kita cuba switch B, kita tekan, tak berlaku apa-apa. Untuk switch B, logik berubah ya. Kalau kita tengok di sini, daripada biru dia bertukar warna kepada merah. Maknanya logik dia daripada kosong dia jadi 1. Okey. Bila kita buka switch A, kita dah buka switch A, dalam keadaan switch B dibuka, dia akan nyala pin P12 hingga 15. Tetapi apabila B ni kita dah tutup, dia akan nyala port B, pin nombor 8, 9, 10, 11. Kita lepas, dia akan pergi ke, dia macam sangkut, simulator sangkut. Jadi dah lepas, patutnya dia jadi biru di sini, tetapi masih lagi merah, kan? Stop dulu simulator. Okey, kita run balik. Okey, switch A buka, B buka. Kalau B tutup, dia pergi sana. Bila B buka balik, dia akan pergi sini balik. Ini yang betul. Tadi dia hang. Okey, nampak kan? Jadi itu cara dia. Pada minggu lepas kita berhadapan dengan masalah sebab kita scan dua-dua switch untuk kita nak tengok port A tu. Dia akan berlaku masalah bila dua-dua switch ni kita on. Kenapa? Sebab kita detect base kepada value 80. Tetapi dalam keadaan switch A juga ditekan, apabila switch B kita tekan, dia jadi value C0, menyebabkan dia berubah juga, tidak mengikut seperti mana kehendak kita di dalam flowchart. Kehendak kita dalam flowchart, A ni sebagai master. Bila A dah on, B tu tak akan berubah. Kalau kita filter melalui value 8000 di sini, kita filter dengan value di sini 4000, dia satu keadaan apabila berlaku C00 di sini akan jadi false. Dia akan jadi no sebab kita filter dengan 8000. Bila C00 dia akan pergi sini dan dia akan pergi no sebab ini check 8. Check 4 dia akan pergi no, dia akan nyalakan ini. Itu isu yang kita hadapi pada minggu lepas. Baik, seterusnya saya ada minta pelajar untuk tengok 7 segment dan juga LCD. Ini ada dalam buku, contoh dalam buku Dr. Airo yang ni ya. Saya dah bincang itu sepintas lalu tentang 7 segment. Tak apa, kita pergi sekali lagi. Chapter 6 ni kita akan bincang tentang 7 segment dan juga LCD programming. Macam mana kita nak program 7 segment dan macam mana kita nak program LCD. Okey, 7 segment display ni ialah terdiri daripada satu device, satu peranti yang dibina menggunakan 7 LED yang disusun dalam bentuk macam ni, sebab tu dia panggil 7 segment, yang mana setiap segmen ditandakan dengan nombor A, B, C, D, E, F, G. Ingat betul-betul urutan dia. Di atas ialah A,
kemudian B di sini, di bawah dia C, D, E, F, G. Itu susunan dia. Dan 7 segment ni boleh datang dalam dua versi ya. Sama ada common anode ataupun common cathode. Kalau untuk common anode, alamak saya dah tutup dah yang tadi. Kalau untuk common anode, dia sama dengan LED yang kita buat sambungan secara anode secara terus ke VCC. Ya, anode tu kita commonkan semua sekali, kemudian kita tarik ke VCC. Jadi itu akan jadi common anode. Dan untuk common cathode, apabila cathode bagi LED, kita tarik ke ground. Itu cathode mesti kita tarik ke ground sebab dia N, ya, negatif. Jadi ini contoh, iaitu untuk count up BCD 7 segment free running. Dia akan count pada 7 segment tu daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Okey, ini ialah single digit 7 segment circuit. Ada satu digit saja. Cuma pelajar perhatikan 7 segment ni dia ada 4 sahaja pin input. Berbeza dengan 7 segment yang contoh di atas ni. Contoh di atas ni, setiap segmen, untuk nyalakan setiap segmen kita kena bagi nilai logik tertentu pada pin ni. Kalau untuk nyalakan A, kita kena bagi logik pada pin A ni. Kalau untuk common cathode, kita kena bagi logik berapa? Kita kena bagi logik 0. Kalau common anode, dia akan tarik anode ni pergi ke VCC. Okey. VCC itu maknanya 5 volts. Untuk nyalakan LED ni, di sini kena bagi logik 0. Jadi current akan mengalir dari atas ni, dari sini ke sini, menyebabkan LED akan menyala. Kalau di sini logik 1, beza upaya sama-sama 5 volt, maka tak ada pengaliran arus, dia tidak akan menyala. Okey. Satu lagi, kalau common cathode, pada cathode dia tarik ke ground. Jadi untuk nyalakan LED ni, di sini kita kena bagi logik 1. Di sini kita kena bagi logik 1 ataupun 5 volt lah, 1, which is 1 ni represent 5 volt. Sebab di sini 0 volt, bagi kita sambung ke ground kan, jadi akan ada pengaliran arus elektrik. Di sini LED akan menyala. Itu beza antara common anode dengan common cathode. Kemudian yang ni dia ada 8. Ya. Ini kita ada 3 LED, kita ada 3 masukan. Ini masukan huruf bagi A, segmen B, segmen C, D, E, F dan G. Berbeza dengan dalam contoh ni kita hanya ada 4 saja. Kenapa dia ada 4 saja? Sebab di dalam 7 segmen ni dia telah buat satu driver. Dia panggil 7 segment driver. Okey, kalau pelajar tengok lita ni kecil sangat ke? Okey, di sini. Ini kalau kita tengok dia ialah LCD BCD driver, binary coded decimal dia panggil. Kalau kita nak papa kosong di sini, kita hantar di sini kosong dalam hexa. 0 0 0 0. Apabila diterima signal 0 0 0 0, segmen A akan dinyalakan, B dinyalakan, C, D, E, F akan dinyalakan. Siapa yang nyalakan? Driver ni akan nyalakan. Jadi kita memadai, kita hantar 0 0 0 0 saja. Kalau kita nak nyalakan 9, kita hantar 9, iaitu 1 0 0 1. Ya. Kalau kita nak 5, kita hantar 5 0 1 0 1. Dia akan papa 5. Jadi untuk BCD 7 segment, di dalam 7 segment ni dia dah ada built-in driver. Driver ni dia dah masuk ke dalam 7 segment ni. Jadi pin yang keluar daripada 7 segment modul ni, dia hanya ada 4 pin ni saja. Seperti mana yang ditunjukkan dalam buku Dr. Airul ni lah. Ok,
Okey, kalau kita nak tengok truth table dia, kalau kita nak display kosong, segmen yang akan dinyalakan ialah kosong, 1 1 1 1 1 1 kosong. Kalau kita nak nyalakan 8, semua dia akan on, kan? Tetapi kita hanya perlu hantar hexa 8 saja ke input pin bagi segmen tersebut. Dalam contoh Dr. Aero, dia nak bangunkan satu counter di sini, free running counter. Mana counter tu akan running tanpa ada apa-apa gangguan lah. Pertama sekali ini kita declare comment, kemudian kita letak include main program, kemudian kita on clock bagi port yang kita nak pakai. Dalam contoh Dr. Aero ni, port yang dipakai ialah port B sahaja. Jadi sebab tu dia pakai 08. 08 ni untuk port B. Seterusnya dia nak configure input output. Port B ni dia configure sebagai output pin untuk port B, pin 01 hingga 3. Jadi dia pakai semua 333. CRL sebab low 0 hingga 3 saja, dan di sini 3333. Untuk nak tahu apa makna 3, rujuk dia bahagian atas dalam buku ni. Kemudian dia create satu variable ni, iaitu counter, yang mana initial value bagi counter ni ialah 0. Seterusnya while 1 ni maknanya dia akan looping, always loop. Dia terus papar GPIOB ODR sama dengan counter. Jadi apa yang akan pergi ke ODR ni? Counter lah. Berapa value dia? Initial value dia ialah 0. Selepas dia hantar 0 ke ODR, maka setiap LED yang bersambung kepada pin port B0, port B1, port B2, port B3 akan dapat signal daripada micro P. Signal apa 4 pin tu? Signal counter, iaitu 0 yang kita hantar tadi. Bila kita hantar 0, 7 segmen tu akan nyalakan segmen A, B, C, D, E, F, G. Maka terpaparlah 0 di 7 segmen tu. Okey. Seterusnya dia bagi delay untuk membolehkan kita melihat nyalaan tersebut, dan counter dia akan tambah dengan 1. Jadi daripada asal tadi 0, kini value bagi counter dia telah jadi 1. Dia pergi ke sini, dia akan paparkan nilai 1 pula. Kemudian dia delay, kemudian increase, 1 campur 1 jadi 2. Kemudian delay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selepas 9, bila kita campur 1, dia akan jadi apa? Dia akan jadi A. Dia akan jadi A. Bila kita jadi A tu dia akan dihantar ke ODR counter. ODR counter, maka signal A tu akan dipapar di sanalah. Tetapi bergantung kepada jenis segmen. Tapi kalau BCD dia hanya setakat 9 saja. A dia tak papar. Tetapi setengah 7 segmen dia berupayaan untuk papar A, B, C, D, E dan juga F. Ya. Jadi yang ni pelajar boleh guna simulator masing-masing. Type into untuk pelajar simulate. Example 2B, count up with button. Tadi tak ada button, sekarang ni ditambah button di sini, iaitu port A 0, to count up 7 segment sekali bila button ditekan. Bila button kita tekan, dia akan count sekali saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Count sekali saja. Ini data dia, program dia. Yang tadi tak ada baca switch kan? Yang tadi dia bermula di display counter. Okey ni, display counter. Tetapi sekarang dia akan check switch. Jika switch ditekan, maknanya 1, dia sambung pada port A1 tadi kan. Jika switch sama dengan 1, okey, tak ada apa-apa. Sebab kalau kita tengok switch ni,
Aktif apa? Aktif low. Maknanya pada masa switch ni tidak ditekan, dia akan dapat logik 1 di sini. Di sini dah dapat logik 1. Pada masa ni logik 1 ni mewakili switch tidak ditekan. Jika switch sama dengan 1, nothing happen. Mana switch tak ditekan, tak payah buat apa-apa. Switch sentiasa 1, dia akan loop di sini. Sehinggalah kita tekan switch, dia akan pergi ke else. Apa dia buat else? Jadi counter ni dia akan tambah dengan 1. Terus dia akan display 1. Tadi bermula dengan kosong, jadi 1. Kemudian dia akan papar di sini, di delay, kita pun nampak tengok. Kemudian dia count sekali. Lepas dia count sekali, naik atas ni. Dia tunggu pula switch ditekan. Selagi mana switch tidak ditekan, dia akan do nothing. Sehingga switch ditekan, counter tadi dia akan campur 1 sekali lagi. Tadi 1 dah jadi 2. Jadi kalau pelajar tengok di Shopee tu kan, ada tasbih yang ada dekat jari tu kan, kita tekan sekali dia pun increase, counter dia up. Jadi ini je program dia. Cuma beza dia, digit dia tu instead of single digit, dia ada sampai 2 atau 3 digit atau 4 digit mungkin kan. Itu beza dia. Okey, cuba pelajar buat ini daripada VCC ke resistor ke port A, juga ke switch sebelum ke ground. Ya, daripada VCC ke resistor ke port A, juga ke switch sebelum ke ground. Jadi samalah. 7 segment ni pula saya sambung ke tengok di sini, ke port B0, B1, B2, B3. Ini B0, B1, B2, B3. Jadi samalah dengan Dr. Aero ni, port B0, B1, B2, B3. Okey, saya cuba kosong. Kita tekan sekali, dia jadi 1. Tekan sekali lagi, jadi 2, jadi 3, 4, 5, 6. Macam mana dia boleh increase? Ikut penjelasan yang saya share tadi lah, ya. 6, 7, 8, 9. Saya rasa counter ni dia akan pergi kepada A. Dia mampu count sehingga A, ya. A, B, C, D, E, F. F jadi kosong balik. Sebenarnya counter tu dia telah jadi 1 kosong. Kan kalau kita count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, kemudian jadi 1 kosong balik. Ini kosong itu. Kalau kita ada 2 digit, tepi ni dah jadi 1. Ubah program ni biar dia count sehingga 9 saja. Tetapi sebelum tu, saya nak minta semua orang yang hadir buat satu flowchart dan buat dengan sempurna. Boleh Kita ada masa lagi, tak ada masalah. Okey, tentang assignment tu saya dah buat link di kalam. So minta pelajar hantar di kalam dan mestilah dalam format PDF. Awak boleh lukis pakai apa-apa, kemudian awak save as PDF dan upload ke kalam. Ada siapa yang nak tunjuk flowchart dia di sini? Di samping awak dah buat flowchart untuk free running. Saya minta awak buat satu lagi flowchart, tapi yang ni tak payah submit Buat satu lagi flowchart untuk latihan C tu, iaitu kita nak minta dia count dari 0 hingga 9 sahaja. Triknya mudah ya. Bila sampai 9, dia akan reset counter tu. Dia akan hantar data kosong sebelum dia keluar ke while infinite loop. So Ya. yang tadi kalau I dia start sama dengan kosong, dia akan loop balik ke atau macam mana? Yang tadi saya explain. Yang ni ke Lan? Yes sir.
Okey, soalan you di sini tadi. Yang ni. So setelah flowchart 2 step sampai part AI sama dengan kosong sebab initial value kosong kan. Yang ni Ah, Okey, ini ialah untuk delay kan. Okey, yang ni dia ada satu variable iaitu I. Initial value bagi I kita dah letak dengan sebagai kosong. Kita declare initial value for this I is 0. And then we set the limit, the counting limit is up to 300,000. So from 0 until it reach 300,000, the value for I will be increased for every iteration. Nampak tak? So starting from a value 0, and then next dia akan jadi 1, second iteration it will become a 2. After 100 iteration it will keep increase until it reach 300,000, and then when this condition is true dia akan execute this one. Itu maksud dia. Boleh Lan? Maksudnya dia kira dari kosong hingga 300. Yes. Jadi dia kalau dia true dia akan Ya. ulang di counter. Ya. Kosong sehingga kurang 300,000. Less than 300,000. Jadi dalam keadaan ni, selagi mana condition ni true, dia akan keep doing this. Nampak tak? Kosong, dia akan compare dengan dua ni. I masih lagi value dia contohnya 2. Tapi 2 condition dia still lagi true kan. Lebih kecil 300,000. So dia akan keep doing this. Lagi sehinggalah I ni dia jadi 300,000. Dia akan check 300,000 is no longer less than 300,000. Maka bila condition tu dah false, dia akan turun buat execute yang ni. That's why dia ada delay situ. Kita nak micro P keep looping di sini. Looping. Kalau dia tak sampai 3,000 dia reverse balik. 300,000. Kalau dia less than 300,000, Kalau less than 300,000 dia akan increase lagi. dia akan automatic. Yes, dia akan automatic. Ni kita dah ada I++ ni. Kita you tengok nota previous note I++ ni apa maksud dia? Maknanya I++ is equal to I is equal to I plus 1. Boleh Boleh. So dia tak ada loop balik ke initial decision lah. Tak ada. Dia tak dia yang ni tak jadi dah. Bila dia akan increase, habis dia akan keluar daripada for loop. Okey. Ini counter ya. Ini counter yang saya minta pelajar modify tadi tu. Daripada 4 kita tekan 5, tekan 6, tekan 7, tekan 8, tekan 9, tekan dia jadi kosong. Tadi A kan? 8, 9, A, B, C, D, E, F, kemudian dia jadi kosong. Sekarang ni dia dah reset kepada kosong. Saya nak tengok satu flowchart. Siapa boleh share flowchart dia? Jadi saya boleh explain macam mana dia reset. Dan so that flowchart awak yang awak submit nanti tu hampir semua yang betul. Boleh saya try? Boleh sila. Ni okey nampak. Kalau boleh besar sikit. Besar sikit boleh. Saya rabun. sikit lagi. Okey, cantik. Okey. Start initialization. You buat dua blocks ni pun you dah dapat markah. Boleh dikatakan markah percuma dah. Beberapa markah sebab dua ni ini ialah stage yang wajib ada. Okey, next 7 segment light on. Okey. Then Push button on. okay, press button and then kalau yes, the segment 2 will come out from 0 to 9. Kalau no, dibalikkan balik ke ni yang 7 light on lah. Okey, komen saya ialah 7 segment light
on tu dia nak display apa sebenarnya? Adakah you nak display nombor 8? Sebab 7 segment display ni kerja dia display je. Dia tak ada on light atau off light, dia display je. Bila dia display, Okay. ada value yang dia akan display, 0 atau 1 atau 2 atau 3. Jadi you better you mention terus 7 segment display 0 katakan, ataupun Okay. display apa-apalah contohnya kan. Kemudian Okay. push button on, Okay. kalau yes, terus count from 0. Ini proses dia banyak ni, count from 0 to from 0 to 9. Sebab push button ni kita akan tekan berkali-kali. Kalau you tengok tadi kan, saya tekan sekali baru dia increase sekali, saya tekan sekali dia akan increase sekali. Betul? Jadi kena reward balik. Okay, boleh. Okay. Ini you awak pakai Word kan? Bila awak pakai Word, saya nampak arrow tu ada yang tidak sentuh dengan diamond tu kan. Dia ada lari sikit Betul. ke bano tu, duduk di situ. Memang itulah kalau kita draw flowchart pakai Word. Jadi Word ni tidak proper untuk kita draw flowchart menggunakan blok semacam ni. Pertama, kalau awak nak ubah tu bukan semudah macam saya ubah dalam video tadi kan. Awak kena tarik balik arrow tu, make sure dia kena betul-betul. Kemudian teranjak sikit, tersilap tekan space sikit, dia jadi lain. Better awak cuba explore apa software yang awak boleh gunakan untuk draw flowchart dengan sempurna. Dia ada online web yang free untuk kita draw flowchart. Saya lupa dah nama dia. Saya tengok kawan saya buat kan. Awak boleh pakai yang tu, ataupun awak download lah apa-apa yang sesuai lah. Sebab dalam kuis nanti kita untuk subjek ni kita akan check kesempurnaan. Sebab kita ada evaluate PO nombor berapa ya? Nombor 7 ke nombor 9. Yang tu kita akan check kesempurnaan. Walaupun flowchart awak silap contohnya, tetapi kemasan yang awak buat tu dia ada markah di situ. Pelik sikit. Saya pun rasa yalah pelik jugalah dengan subjek ini kan. Tapi kita design memang macam tu dalam kuis kita. Jadi better you buat gitulah. Flowchart ni biasa kita akan spend masa banyak untuk kita draw flowchart. Sebab kita akan tengok apa nama ni, betul atau tidak. Sir, Ya. kalau flowchart ni kan dia kena check counter juga ke? Ya reset memang kena check lah. Sebab kita nak reset tu pada value berapa kita nak reset. Katakan contohnya awak buat counter tu untuk jam clock ya, pukul 1, pukul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas jam 12, katakan kalau awak pakai format 24, awak pakai lagi 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23. Kemudian lepas 23 dia akan reset kepada 00. Jadi awak kena check. Begitu juga waktu minit dengan second kan. Dia boleh pergi sehingga 59 second saja. Dia takkan papan 60 second. Begitu juga dengan counter. Kalau counter kita nak buat, kita count antara 0 hingga 9, kita kena check lah. Kalau A kita reset contohnya. Nampak tak? Okey, pelajar masih dapat tengok skrin saya kan? Ini ialah flowchart bagi yang ni. Ini free running counter. Dia akan count sampai F apapun semua dia belasah. Start initialization. Letak 2 ni dapat markah bonus. Kemudian 7 segment display counter value. Ini untuk mewakili yang ni. Ni. While ni diwakili oleh arrow ni kan. Sebab dia infinite loop kan. Ini dia display counter value, GPIOB, ODR, counter. Dia display dah ni. Port B ni mewakili counter. Kemudian kedua ialah delay. Proses kedua delay. Saya guna box untuk subroutine delay. Sebab kalau dalam microP biasa kita buat dalam subroutine. Ataupun setengah pelajar bila dia buat delay ni, dia akan pakai function delay. Jadi kalau untuk function kita pakai yang ni lah. Kita pakai sub process. Sebab di dalam ni dia ada proses lagi. Apa proses dia? Banyak-banyak proses dia. Kemudian apa? Counter dia update, iaitu dia increase counter. Counter sama dengan counter plus 1.
ataupun you boleh juga tulis increase counter. Increase counter. Okey. Kemudian lepas increase counter, apa buat? Dia akan repeat dalam while ni lah. So gini je lah, dia naik. Habis untuk yang ni. Ya. Kemudian yang ada switch tu pula, berdasarkan kepada flowchart asal ni juga, yang awak sedang buat sekarang ni, untuk yang ada switch tu kan. Kat mana kita nak tambah switch tu? Display counter value. Untuk switch ada delay lah. Yang switch pergi sini. Ni ada switch ni, dia ada delay tak? Kalau tengok di sini tak ada, dia tak bagi delay sebab dia bergantung kepada switch kan. Jadi bila tak ada delay, oh dia ada delay di sini. Ada juga selepas counter ni dia ada delay. Dia bermula dengan read switch. Dia pergi di sini initialization, dia bermula dengan read switch. Jadi atas sekali dia ialah selepas initialization, dia akan jadi you boleh buat read switch sebagai proses read switch ya. Kemudian lepas read switch, dia akan ada decision. Apa decision ni? Inilah if. Jika SW1 sama dengan 001. If apa? You boleh buat SW press. You boleh buat macam tu. SW press. Kemudian dia akan ada dua possibility. Kalau yes, nothing. Press dia logic low kan. Jadi else SW press. Kalau yes, dia akan buat yang ni, bagi else ni. Kalau yes, dia akan pergi sini. Apa dia buat? Kalau yes, counter, dia counter plus 1. Increase counter. You boleh tulis ayat lain yang membawa maksud yang sama. Tak ada masalah. Saya tidak rigid kepada macam ni. Kalau yes, increase counter. Selepas increase counter, dia akan display. ODR ni, dia display dan delay. Apa dia buat? Display dan delay. Display dan delay. Kalau no, nothing happen ni, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke sini juga, kan? Ke display ni juga. Jadi yang ni switch press, increase counter, delay. Kalau no, dia pergi ke display ni juga. Jadi ini kalau yes. Ini kalau no. Lepas delay, apa dia buat? While satu ni, maknanya dia naik atas balik. Di sini, dia boleh buat daripada sini. Dia naik atas balik tu, apa dia buat? Dia akan read switch ni. Kan, dia pergi ke read switch. Dia bukan pergi ke initialization. Dia pergi ke read switch. Nampak tak? Jadi itu flowchart versi saya. Okey. Dia akan baca switch. Jika switch ditekan, dia akan increase counter, kemudian dia display. Kalau switch tidak ditekan, dia akan terus display. Apa yang display? Dia display value asal bagi counter, kan? Ataupun value initialized. Maksud kita initialize ni, kita dah bagi initial value bagi counter, iaitu biasanya kosong kan. Dia akan display tu. Boleh? Ini dah bagi jawapan dah ni.
jadi tak jadi assignment ni. Jadi macam ni lah. Awak pakai yang ni sebagai template. Awak edit untuk reset counter. Sebab saya dah bagi jawapan ini. Reset counter. Nak select ke mana? Reset counter. Saya bagi hint ya. Di sini. Kita dah bila kita increase counter, kita kena check sekarang ni value counter tu berapa. Kalau value counter tu kosong, jangan kacau. Teruskan. Dia akan increase jadi 1. Kalau 5, jangan kacau, dia akan increase jadi 6. Kalau 9, apa? Jangan kacau. Dia akan increase kejap. Dia increase dulu baru dia display kan. Mana kalau 9 tak boleh. Sebab bila dia increase dia akan jadi A, dia akan papa A. Maknanya dia akan reset jadi kosong. Mana A tu dia akan reset jadi kosong, dia akan display kosong. So macam mana nak letak? Okey. Ada soalan ni? Saya saya cakap tadi kalau increase counter kan dia reset kepada 0, boleh pergi dua-dua kan, sama ada initialization or 7 segment display, dua-dua sama kan. Jawapan maknanya di sini. Sekali lagi soalan awak tu. Kan nak buat 0 sampai 9, Okay. and then bila 9 plus 1 10 dia akan reset kosong kan. Ya. So reset kosong tu initialization tu adalah nombor initial by default kan, 0. Ya, betul. Kalau kita pergi 7 segment display, macam saya cakap dia boleh play 2, boleh ke tak boleh? Pergi ke segment display. Masa initialization ke apa? Pergi 7. Dia Lepas increase counter, saya tambah naik ke initialization. diamond tu. Naik ke. Okay. Mana yang naik ke initialization? Saya tambah diamond if Okay. counter more than senyap lah. Okay. If counter more than 9, naik ke initialization. Kalau okay. bawah. Kejap. Awak nak naik ke initialization tu, awak kena tengok dalam initialization ni biasanya dia banyak benda terlibat. Ini semua initialization. Counter kosong, RCC, APB2, dia akan reset balik semua sekali. Jadi awak kena make sure bahawa benda ni semua tidak mengganggu yang lain. Walaupun tidak mengganggu, kalau awak tengok GPIOB apa semua ni, dia akan ada satu proses balik. Awak akan rugi beberapa clock di sini, beberapa energy di sini, sebab benda ni tak perlu. Nampak tak? Awak yang ni hanya perlu buat sekali je seumur hidup seolah-olahnya. Set clock, set CRL, port A, port B contohnya kan. Kita hanya perlu lakukan sekali je seumur hidup. Awak nak reset, kenapa awak perlu reset di initialization? Awak just reset terus. Jika yes, awak reset terus kepada kosong. Kemudian naik kepada di switch balik. Initialization ni jangan kacau. Initialization ni ibarat kelahiran manusia kan. Awak lahir ke dunia, initialization dia awak bagi nama, buat surat beranak, apa benda semua kan. Jadi itu ialah initialize dia. Jadi yang lain tu sebahagian daripada proses, jangan kacau. Buat yang lain. Ya? Faham saya. Kira tambah satu lagi proses lah. Ya, tambah satu lagi proses jadikan kosong. Kat mana awak fikir? Ya, soalan lain lagi kalau ada. Sir, Ya. kiranya kalau saya buat counter is more than 9, bawah tu saya buat counter tu, kalau yes, counter tu 0 lah. Kalau yes, counter tu akan jadi kosong. Boleh? Bunyi macam logik. Tapi awak kena simulate lah nanti program jadual awak tu, dan saya minta awak verify. Awak tulis coding berdasarkan kepada apa yang awak program ni. Okay. Ya? Okey. Lain lagi? Better awak boleh tunjuk terus yang awak buat. Lama takkan awak tak sempat lagi.
Macam kawan awak tadi, boleh komen terus kan, boleh nampak terus. Kadang-kadang kita masing-masing, awak bercakap berdasarkan apa yang ada dalam minda awak, saya menjawab berdasarkan apa yang ada dalam minda saya. Kan nampak macam matching, tetapi rupanya tak match. Better kita tunjuk satu seketul berdebuk ni apa yang kita nak bincang. Tak ada yang nak share. Saya rasa sebab awak tak pakai software, jadi proses draw flowchart awak tu jadi sangat panjang. Nak adjust box, nak adjust itu, nak adjust ini, jadi panjang. Maka awak ambil masa hampir selamanya. Kalau dalam exam tu forever lah kan, nak dapat tu memang lama lah. Jadi ataupun saya syorkan awak carilah software Visio ni. Sebagai student UMP rasa boleh pakai yang UMP punya license Visio. Seingat saya ada, UMP ada license Visio untuk student dan staff dia dulu. Kena sekali-sekala awak trigger mail email ke ICT. ICT ada tak tanya lesen untuk student pakai Visio? Kalau ada, minta dengan dia orang install, pakai nombor lesen tu. Dia macam Windows, student ada boleh pakai Windows Office apa semua kan, yang license punya. Dalam coding ni honestly saya cakap, kita kena practice. Awak tengok semalam ni isu ni kan, kita nak switch A ataupun button A ni dia jadi master switch, tetapi ini yang mengganggu, yang kita tak perasan. Sebab tu dalam nulis coding ni kita kena tulis practice baru kita tu kan. Kita check 80, kita check dengan 40, sedangkan C0 ada condition false bagi 8000 ni kan, masa hari lepas. Jadi kita kena banyak tulis coding. Awak kena start tulis coding, tulis display lah apa-apa dekat segmen pun. Cuba buat digital clock ke, dia kena count daripada 59, kemudian reset 00, minit pula tukar jadi 1, kemudian count lagi sampai 59 second, minit pula jadi 2 dan seterusnya ya. Digital clock. Tak ada soalan ya? Tak ada soalan. Saya rasa saya nak stop lah, sebab slot kita sepatutnya 100 minit saja. Kita tidak ambil 120 minit. Satu slot 100 minit, 7 segmen. Kemudian kita nak masuk LCD pula. Saya set submission awak tu sehingga tengah malam ni saja. Jadi make sure sebelum tengah malam awak submit lah. Submission tu saya nak dalam PDF rasa. Dalam PDF saja. Saya set dalam PDF saja. Dan nama file tu nanti saya lupa nak maklum. Nama file tu letak nombor ID awak. Ya, nombor ID awak followed by nama awak. Katakan EA1234 Hadif bin Mukhtar. Awak letak macam tu. Dan saya edit dalam tu nanti. Okey, tak ada apa soalan. Kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk petang ni. Kita tengok balik flowchart dan kita praktis macam mana untuk kita draw flowchart, dan daripada flowchart tu kita akan translate kepada code. Tetapi untuk hari ni kita tengok daripada code macam kita translate ke flowchart kan. Proses dia sama, dan tujuan flowchart tu untuk membantu kita tulis coding dan untuk membantu orang lain. Kalau dalam kes awak sebagai student, untuk membantu saya sebagai yang akan mark kertas awak untuk faham kod awak nanti. Jadi kod awak akan tulis berdasarkan pada flowchart. Saya tengok flowchart pun saya boleh nampak ada silap contohnya. Jadi tak adalah pening saya tengok kod kan, sebab kod ni dia boleh jadi 200-300 baris. Tetapi kalau flowchart ni dia dalam bentuk box, mudah kita nak faham. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi pada hari lusa. Jangan lupa submit dan Assalamualaikum.